Kenapa mereka tidak rela dengan umat Islam? Kenapa mereka mahu menghancur, memusnah dan memanipulasikan umat Islam? Kerana mereka mempunyai agenda-agenda, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan mereka tersendiri. Kenapa mereka mahu melakukan demikian? Sampai bila? Sampailah umat Islam ini mengikuti jejak-jejak langkah mereka, umat Islam mengikuti cara hidup mereka. Inilah yang mereka mahukan. Dan kita harus memastikan bahawa ayat ini merupakan isyarat kepada umat Islam supaya melakukan persiapan untuk menghadapi segala bentuk ujian, segala bentuk musibah, sama ada dalam bentuk agenda, perancangan dan konspirasi yang akan dimainkan oleh pihak musuh. Bentuk dia macam mana, hanya mereka lah yang mengetahui. Kaedah dan teknik yang mereka nak guna, hanya mereka lah yang rancang, hanya mereka lah yang mengetahui. Tetapi di sini merupakan syarat, nasihat dan pesanan daripada Allah supaya kita buat apa? Supaya kita buat persediaan, memperteguhkan akidah kita sebagai umat Islam, agar akidah yang sama-sama kita sayang, akidah yang kita duk pegang, akidah yang kita duk anut tak terlepas daripada diri kita sebagai umat Islam. Panduan kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh merujuk kepada surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Mereka sesekali akan memerangi kamu. Siapa yang akan memerangi orang Islam? Yaitu musuh-musuh Allah, yang namanya Yahudi, yang namanya Nasara. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi dan memusuhi umat Islam sehingga mereka dapat mengembalikan kamu daripada agama kamu kepada kekufuran, sekiranya mereka menyanggupi untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya mereka berusaha sedaya upaya mereka untuk mengeluarkan kita umat Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada sekalian Nabi dan perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan rukun iman. Mereka nak menukarkan kita kembali kepada jalan kekufuran, meninggalkan semua perkara-perkara yang menjadi keyakinan dan teras kepercayaan dalam agama kita yang sedia ada. Kerana dengan akidah dan kepercayaan yang kita pegang inilah menjadi sumber kekuatan umat Islam hari ini. Tanpa akidah yang teguh, tanpa akidah yang mantap, tanpa keyakinan yang mampan terhadap Allah dan agama ini, umat Islam mudah akan dicaturkan dan dimanipulasi oleh musuh-musuh kita semua. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi clue apa? Mereka tak akan pernah berhenti. Jadi tuan-tuan, saya dapat maklumkan kepada tuan-tuan, walaupun kita nampak tak ada apa-apa, walaupun kita nampak biasa, walaupun kita nampak aman dan tenang, tetapi hakikatnya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam sentiasa bergerak. Sama ada mereka akan memaparkan penentangan mereka secara terbuka, atau mereka akan memaparkan penentangan mereka secara hidden dan tersembunyi. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang disembunyikan oleh mereka nampak tidak berlaku apa-apa, nampak biasa, nampak aman dan tenang, tetapi akhirnya dia bisa merobek akidah dan kepercayaan kita semua. Dia bisa memusnahkan teras-teras dan fundamental yang ada di dalam agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ini, rujuk di dalam surah An-Nisa ayat 89.
Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Sesungguhnya mereka berkeinginan sekali supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir. Dan sekiranya benda ini benar-benar berlaku, kita semua telah menjadi kafir dan mereka juga sedia telah menjadi kafir, maka tidak ada bezanya lagi antara kita dengan mereka. Sama sahaja di antara kita dengan mereka, kerana kedua-dua kelompok telah menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebabkan kekufuran yang telah dilakukan oleh kita. Maksudnya apa keinginan yang mereka nak kita jadi kafir? Apa yang mereka nak kita jadi kufur? Sebagaimana mereka telah lama menjadi kafir, mereka telah lama menjadi kufur kepada Allah. Ketiga-tiga ayat ini tuan-tuan dapat membayangkan kepada kita akan peri pentingnya kita mengawasi setiap agenda, setiap gerak kerja yang dimainkan oleh musuh-musuh Allah. Bagaimana mereka sentiasa bersengkang mata, mereka sentiasa berdaya usaha, mereka sentiasa bersungguh-sungguh untuk memastikan agar kesekalian yang ada pada umat Islam, sama ada akidah dia, sama ada syariat dia, sama ada akhlak dia, sama ada moral dia, sama ada ekonomi dia, sama ada tarbiyah dan pendidikan dia, akan sama sekali dihancurkan oleh mereka. Sekalipun tidak dihancurkan, sekurang-kurangnya mereka dapat menukar bentuk-bentuk acuan baru di dalam pemikiran umat Islam yang mana jauh daripada landasan cara Islam memahami hal tersebut dengan cara yang sebenar. Bila kita mengembalikan semula kepada perkara pokok tajuk yang kita nak bicarakan pada malam ini, tuan-tuan, antara cara hidup yang dicanangkan oleh mereka supaya umat Islam ini mengikuti mereka, apa dia? Mereka mendatangkan ideologi dan bentuk-bentuk pemikiran, yang mana bentuk-bentuk pemikiran ini bukannya berdasarkan kepada wahyu, bukannya berdasarkan kepada sunnah-sunnah daripada Rasul dan Nabi-Nabi sebelum ini, tetapi berdasarkan kepada akal fikiran mereka, berdasarkan kepada rasional dan logik yang dimainkan oleh mereka sendiri. Kenapa mereka mengklaim? Kenapa mereka cipta? Kerana apa mereka menubuhkan benda-benda ini semua? Kerana untuk menyaingi konsep keagamaan yang dipegang oleh orang Islam, supaya dengan pemahaman-pemahaman yang ditaburkan kepada mereka, ideologi-ideologi yang ditaburkan oleh mereka ini dapat menyaingi konsep agama yang dipegang oleh umat Islam sekarang. Antara ideologi yang dibawa oleh mereka ialah ideologi yang kita namakan sebagai Samawi. Apa dia Samawi? Samawi ialah berbentuk kepada agama yang diturunkan daripada langit, yang merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya kalau kita meneliti secara ikhlas dan jujur, adakah orang-orang Yahudi suka sebenarnya kalau dia mengeluarkan kita daripada Islam dan nak minta kita masuk Yahudi? Adakah itu sebenarnya target dan tujuan mereka? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang menjadi cara hidup Yahudi hari ini, apa yang menjadi cara hidup Nasrani hari ini menjadi ikutan bagi umat Islam, walaupun dia masih kekal sebagai seorang Islam. Semalam saya dah sebut dengan panjang lebar, hari ini tidak menjadi apa-apa bagi mereka dengan setakat pengakuan. Mereka tidak menjadi apa-apa dengan kita menyebut aku Islam, aku beragama Islam. Tetapi yang lebih jauh mereka nak
ialah bentuk akidah yang kita pegang sekarang adakah sama dengan landasan sebenar yang diajarkan oleh Allah menerusi nas Al-Quran, ataupun sama seperti yang diajar oleh Rasulullah menerusi sunnah dan teks-teks hadis baginda. Bagaimana pula dengan kehidupan kekeluargaan? Bagaimana pula dengan lifestyle kita? Bagaimana pula bentuk tarbiyah dan pendidikan kita? Adakah sama seperti yang disarankan dan dinasihatkan dalam agama? Atau sebenarnya kehidupan kita sebenar, walaupun sudah nama orang Islam, mengaku beragama Islam, tetapi lifestyle kita memang amat-amat jauh daripada Islam yang diajarkan secara sebenar. Itu sudah memadai bagi mereka. Sebab itu sambungan saya sebut kata Samuel Zwimmer dalam Kongres Missionary 1930-an dulu. Kenapa target bagi Samuel Zwimmer kita lancarkan misi missionaries ini? Bukanlah kerana nak sangat orang Islam masuk Kristian, tapi kerana nak menukar supaya hubungan mereka dengan pencipta, hubungan mereka dengan Allah itu putus. Itu sudah memadai bagi kita. Bila seseorang hamba yang kita katakan kita semua sebagai makhluk Allah sudah putus hubungan dengan Allah, apa jadi? Kita semua tahu perkara tersebut. Apa akan jadi sekiranya seorang hamba memutuskan hubungan dengan Tuhan dia? Apa akan jadi kita sebagai umat Islam memutuskan hubungan dengan Allah? Apa akan jadi sekiranya umat Islam memutuskan hubungan dengan Nabi? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan agama? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan syariat? Kita semua tahu jawapannya. Dan inilah yang dimahukan oleh mereka. Kerana apa mereka sebenarnya tak mau kita keluar agama masuk Kristian? Sebab mereka tahu dalam amalan dan ibadat Kristian juga sudah lama dirosakkan. Tidak ada beza sama sekali mengeluarkan Islam masuk Kristian, kerana mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang sebenarnya diajar oleh Nabi Allah Isa dulu. Mereka sendiri langgar, mereka sendiri yang tentukan apa saja tentang hukum halal dan haram dalam agama mereka. Mereka sendiri tahu yang ni dah rosak, yang ni dah sesat, minta orang keluar masuk tempat yang sesat lagi. No. Ini bukan menjadi satu kepentingan yang besar. Yang paling besar kita putus hubungan dengan Allah.